Nabil Ahmad yang akan berkongsi ilmu melalui tazkirah duha dengan pengisian bicara ciri-ciri orang yang berjaya sebentar saja lagi. Dan seperti sedia maklum, mohon saya ingatkan lagi sekali, mohon mutekan mikrofon, offkan kamera dan berada dalam keadaan bersedia menjaga aurat. Dan sekarang marilah sama-sama kita tambahkan ilmu pengetahuan kita di pagi ini dengan Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Syukur pada Allah Azza wa Jalla, pagi ini dapat sama-sama kita bersama, dan saya ucapkan terima kasih pada para pengacara, Opah Sabariah dan juga sahabat-sahabat SPAK yang sentiasa committed untuk sama-sama mengikuti setiap slot ataupun setiap pengisian yang disediakan oleh laman yang tersedia ini. Mudah-mudahan Allah memberkati setiap usaha daripada kita yang berusaha, walaupun kita hanyalah seorang pendengar, walaupun kita hanyalah seorang penonton, walaupun hanyalah kita di antara pengisi, mungkin kita juga di antara penyumbang, mereka yang memberikan kerjasama dalam memastikan kelancaran perjalanan segala apa yang telah pun disusun oleh kumpulan ini. Begitu juga dengan siapa saja di kalangan kita yang terlibat, sama ada secara langsung maupun tidak. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita kebaikan saban masa dan ketika, insya-Allah. Alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu, dan ini adalah kali pertama, tak silap saya kot, panjang saya bersama dengan SPAK ni, tak ada lagi kuliah subuh atau kuliah pagi pukul 8 ni. Ni pertama kali ni ni pertama kali ni. Opah minta kan. Okey, tak apalah, kalau dah opah minta tu saya ni susah nak tolak, melainkan kalau dah ada komitmen lain. Jadi kita terpaksa untuk mengutamakan. Ya, baik, sama-sama insya-Allah. Mengambil masa dan ruang waktu yang begitu terhad ini, saya yakin waktu ini waktu yang amat berharga buat kita semua. Kerana waktu ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri, seperti mana yang telah saya bacakan lafaz hadis yang Nabi SAW sebutkan di awal tadi, bahawa Nabi mendoakan kebaikan umat dia di awal pagi ini dengan keberkatan pada awal pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan pada umat aku di awal pagi. Jadi beruntung kita ni. Sebab tu Islam ini suruh kita untuk menunaikan solat subuh, bukan hanya sekadar untuk kita memperhambakan diri kepada Allah di awal pagi, tapi ada kebaikan dan kemuliaan di awal pagi itu. Sebab itulah Nabi SAW mendoakan untuk kita, untuk orang yang berjaya bangun awal pagi dan mengambil keberkatan dengan awal pagi ini. Sama ada kita awal pagi bangun untuk solat, awal pagi untuk menyediakan makan, bangun pagi untuk sahur, bangun awal pagi ni untuk bersiap siaga nak pergi kerja dan sebagainya. Semua tu di antara petanda-petanda yang Allah kurniakan kebaikan buat kita. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, maka awal pagi ini kita mulakan selembarannya ialah dengan kita mendoakan keberkatan dan kebaikan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Baik, apapun pada waktu ini, kita masih berada pada waktu pagi. Ya, waktu pun sudah pun menjelang ke duha, dah meninggalkan waktu subuh. Kita masih lagi dituntut untuk melakukan kebaikan dan mencari peluang-peluang untuk menambahkan kebajikan dalam kehidupan ini. Maka bagi mereka yang telah pun mendirikan solat sunat duha, alhamdulillah. Bagi yang belum lagi mendirikannya, kita masih ada peluang. Sebab masa saya pun tak lama lepas kita sama-sama kongsikan pengisian ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, anda bolehlah mengambil wuduk dan mendirikan solat sunat duha 2 rakaat. Ya, tak lama, tak panjang, tak sampailah tahap kita kata apa,
duk lama berteleku tu. Ya insyaAllah ambillah peluang solat sunat ni benda yang digalakkan dalam agama. Baik, maka awal pagi ni juga sama-sama kita berada pada waktu duha. Saya rasa kita mulakan sikit dengan kita doa, dengan doa duha. Mudah-mudahan hari ini Allah kurniakan lebih banyak kebaikan berbanding hari-hari yang lain insyaAllah. Bukan hari lain tak ada, hari lain pun ada. Ini kita doakan mudah-mudahan berlimpah-limpah kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla insyaAllah. Seperti mana yang saya ambil daripada lantunan doa daripada sahabat-sahabat kita daripada kumpulan UNIC tu, yang mereka buat, semua anak-anak kita, orang tua, mana-mana generasi pun yang dengar mudah hafal. Walaupun dia nampak macam panjang, tapi bila dia buat lagu ni mudah hafal. Jom kita sama-sama bacakan lebih awal dan permulaan ini dengan doa duha insyaAllah. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhiruhu wa in kana ba'idan فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang mengikuti lantunan doa tadi. Walaupun dengan cara kita, mudah-mudahan doa tadi kita minta dengan keberkatan duha ini juga Allah limpahkan sesuatu kebaikan. Allah keluarkan rezeki yang diberikan kepada kita hari ini, dipermudahkan jalannya insya-Allah. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya bawakan tajuk hari ini untuk memberikan satu nilai motivasi awal pagi. Manusia ni bila bangun pagi, dia nak apa? Dia nak benda yang best-best. Dia nak benda yang seronok-seronok. Dia nak benda yang kalau boleh apa yang dia impi tu dia dapat hari ni. Kan? Sebab tu kalau cuba tengok tuan-tuan cerita orang putih kan, dia bangun pagi dia mengeliat. Kan dia senyum, dia seronok. Kenapa tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian? Dia mengimpikan sesuatu mimpi yang malam tadi mimpi tu, mimpi yang akan terjadi. Tapi mimpi kita pula mimpi ngeri. Tu yang kita takut. Oh tak mau mimpi semalam, tak mau jumpa hantu, tak mau. Oh jumpa orang ni, tak mau. Terjun gong lah macam-macam mimpi. Kita tak mau tuan-tuan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Sebenarnya cerita orang putih ni dia nak menggambarkan bahawa hidup dia tu seolah-olah semuanya indah-indah. Sedangkan hakikat dunia sunat,
kita ni hidup macam-macam kena depani cabaran dalam kehidupan. Kan? Tapi apa pun tuan-tuan, hebatnya orang Islam ni, sebab itulah dalam satu hadis Nabi sebut, aku ni kagum dengan orang Islam ni. Sebab bila nampak sahaja orang Islam yang mukmin ni, yang beriman ni, bila datang saja musibah, dia sabar. Bila datangnya nikmat, dia bersyukur. Ni hebat tuan-tuan. Orang mukmin, orang beriman ni. Maka kita nak bawakan pagi ni, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, satu cerita, satu nilai motivasi untuk kita. Saya bawakan bahawa ciri-ciri orang yang berjaya untuk kita dapat kecapi dalam hidup kita. Setiap kita boleh dapat dan setiap kita boleh menjadi orang yang berjaya dalam hidup, dunia dan juga akhirat. Sebab apa tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian? Apa yang saya nak kongsikan ini bertitik tolak daripada satu hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini dalam riwayat-riwayat yang saya rujuk, saya semak, rata-rata hadis ini dikatakan sedikit dhaif. Bila dhaif ni, dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tetapi ia boleh diambil sebagai satu iktibar, satu peringatan dan satu panduan untuk kita. Maka Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, bahawa Nabi sebut, unzila alayya 10 ayatin man aqamahunna dakhala al-jannah. Telah diturunkan kepada aku 10 ayat yang mana siapa yang melakukannya, siapa yang mengadaptasi, siapa yang mengapply, yang melaksana ataupun yang cuba untuk menterjemahkan ayat ini dalam kehidupan ini, jaminannya ialah dakhalal jannah, akan masuk syurga. Ini kata Nabi SAW. Baik, apakah ayat itu? Iaitu ayat 1 sehinggalah ayat 10 yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun, bermula dengan ayat qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang-orang yang mukmin itu. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, bertitik tolak daripada cerita yang saya sampaikan ini adalah di antara satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang memberikan satu kabar gembira kepada kita bahawa setiap kita boleh berjaya dunia dan akhirat dengan memenuhi karakter-karakter ini. Salah satu yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, kalau kita baca tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, surah Al-Mu'minun itu bermula dengan qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang-orang yang beriman itu. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, sebelum kita pergi ayat yang seterusnya, kita tengok pada ayat yang pertama ini yang Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan berkenaan dengan cerita khusus bagi orang yang berjaya ini. Allah letakkan namanya mukmin. Jadi siapa tuan-tuan orang yang mukmin ni? Siapa orang yang beriman ini? Tuan-tuan dan puan, sahabat rahimakumullah sekalian, tak lain tak bukan, setiap kita yang mendengar pada pagi ni, setiap kita yang menonton pada pagi ni, setiap kita yang berkongsi kebaikan pada pagi ni, InsyaAllah kita semua di antara orang yang berjaya, iaitu orang yang disebutkan sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita doakan dalam diri kita masing-masing. Amin, amin, amin. Saya hanya bercakap, tuan-tuan aminkan untuk kita dan untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Setiap kali bila saya bersiaran, jumlah kita ramai tuan-tuan. Kita doakan. Lebih 40 orang ni. Doanya insyaAllah mudah-mudahan mustajab. Kita doakan mudah-mudahan tambah-tambah pagi Isnin ini, Yaumul Isnin. Ni dah kita nak masuk ke fasa hari kelahiran Nabi SAW pula kan ni. Allahu Akbar. Kerinduan itu akan lebih membuat-buat rasa tak sabar-sabar kita tuan-tuan dan puan-puan. Nak kita telusuri kisah Nabi SAW pula nanti. Sebab bila sebut tentang kisah Nabi ni, sampai habis hayat kita pun saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, banyak cerita baru yang kita tak tahu. Sedangkan cerita Nabi itu hanya sepanjang umur baginda 63 tahun sahaja. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, maka bertitik tolak pada ayat pertama tadi, Allah memberikan kabar gembira ini untuk siapa? Allah berikan kabar gembira ini untuk kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, tak biar tengok jauh-jauh, kita tengok dalam diri kita. Adakah ciri-ciri yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini ada pada diri kita? Ni kita nak kena tengok ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut bahawa telah berjaya. Qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang mukmin itu. Tetapi
siapakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat-ayat berikutnya dalam surah Al-Mu'minun ini. Inilah yang penting untuk kita tengok dan kita perhati betul-betul tuan-tuan dan puan. Adakah kita telah memenuhi di antara karakter-karakter yang ada dalam surah Al-Mu'minun ini? Tak apalah tuan-tuan. Kalau tak ada semua, kita jangan tinggal langsung walaupun satu. Jangan langsung tak ada semua. Kan? Paling tidak pun ada satu daripada apa yang disebutkan oleh baginda oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW berdasarkan pada hadis yang saya bacakan di awal tadi. Baik, seterusnya ialah ini di antara kriteria karakter yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu orang mukmin yang percaya. Siapa orang mukmin yang percaya ini? Walladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu bagi orang yang menunaikan solat, orang yang dalam solatnya mendapat khusyuk. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, perbahasan berkenaan dengan khusyuk ini panjang, ya. Saya yakin tuan-tuan dan puan sahabat semua, siapa pun, saya pun sendiri, bila kita baca tentang khusyuk ni, orang yang fokus mayang, tak ada gangguan. Persoalan yang kita selalu dapat tanya pula, macam mana kita nak khusyuk, Ustaz? Ada tak cara-cara kita nak dapat khusyuk? Tuan-tuan, para ulama kita mengambil jalan bagaimana Nabi SAW, para sahabat ketika mendirikan solat, langsung tak terasa apa yang ada pada dunia ini, melainkan mendapat kelazatan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dilihat balik, ataupun kita lihat balik cerita tentang Nabi SAW ketika mendirikan solat, bengkak kaki Nabi. Sahabat-sahabat, antaranya siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tertusuk anak panah ketika itu. Sayyidina Umar ke Sayyidina Ali? Saya tak pasti siapa. Ada tertusuk panah ketika itu. Kan? Dia mendirikan solat dan dia minta untuk dicabut anak panah tadi. Masa mendirikan solat, orang cabut anak panah tu tak terasa. Kita ingat nama-nama sahabat Nabi. Nak gambarkan kepada kita tuan-tuan, sahabat. Siapa? Puan? Dina Ali. Dina Ali. Mendirikan solat sunat, tak silap saya, minta untuk orang cabut anak panah. Masya Allah Azza wa Jalla. Ni Allah Azza wa Jalla memberikan kelazatan kepada orang yang mendirikan solat. Di saat kalau kita mendirikan solat, bayangkan kita mendirikan solat, nyamuk gigit sekoknya tuan-tuan. Sekok bukan 10 ekor, sekoknya. Dia punya gatai dia tu, kan? Tambah-tambah pula tu yang digigit tu dekat jari kita ni, dekat tangan kita ni. Kita tengah kat takbir, Allah Akbar. Tangan kita kan tak di atas ni. Lepas tu pula dia getik ni. Getik pula dah. Dia gigit ni. Kan? Kita ada semayang ni. Tengok nyamuk gigit. Nyet. Kembur perut dia kan. Penuh darah kita kan. Du'im. Han jaga. Pap dia bubuh tuan-tuan. Apa salahnya derma darah sikit kat nyamuk. Contoh. Dah derma darah kat pihak hospital tak nak. Darah nyamuk ambil darah macam tu kan. Tuan-tuan. Kita marah kat nyamuk. Kan? Macam mana nak rasa khusyuk? Rupanya para ulama sebut di antara cara-cara untuk mendapatkan khusyuk ini bermula saat ketika mula-mula kita nak mengambil wuduk. Sebab tu tuan-tuan, ada juga beberapa hadis yang menyatakan bahawa orang yang datang ke masjid dalam keadaan berwuduk, dia akan dapat kelebihan. Rupanya orang yang dah bersedia untuk mendirikan solat ni, kita hari ni pergi sembahyang dalam keadaan kita belum ambil wuduk daripada rumah, daripada pejabat, daripada tempat kita datang. Pergi masjid, buka ayat pula bru keluar tu dia macam ayat terjun tu, kan? Dia kata apa? Ayat free. Tak payah bayar. Kalau kat rumah dia buka pelan-pelan. Titik dua sebab dia kira. Takut dia kena bayar mahal. Ni kita tuan-tuan. Buka kat masjid tu, buka pergi banyak-banyak ambil mayang. Lepas tu berlari pula mayang tuan-tuan. Menitik ayat dekat lantai, dekat jadah dan sebagainya. Sebab kita bukan tak boleh ambil mayang kat budak. Cara tu tuan-tuan, cara. Rupanya untuk mendapatkan nilai khusyuk ni ialah orang yang bersiap siaga lebih awal. Cara mula nak ambil wuduk dalam keadaan kita tak kalut, dalam keadaan kita tak berebut-rebut, dalam keadaan kita tak membazir. Tu mula-mula nak khusyuk ni bermula saat kita nak berwuduk. Sebab tu kalau kita tengok balik, wuduk ni bukan hanya sekadar mengambil air sembahyang, tetapi wuduk ini maksudnya ialah membersihkan sebahagian anggota.
Apa maksud membersihkan bagi anggota yang lain? Kita boleh terjemahkan juga ialah bila kita mandi kan kita membersihkan seluruh anggota. Bila kita ambil wuduk ni, rupanya dia nak bersihkan perkara luaran. Apatah lagi dalam bentuk yang lain, yang bentuk secara tak zahir. Zahir nampak di luar. Yang tak zahir rupanya nak membersihkan hati-hati kita yang kotor ni, yang karat ni, yang penuh dengan dosa ni, tuan-tuan. Sebab tu kita kena ambil wuduk. Basuh muka kita, yang muka kita ni, tuan-tuan. Hitam, pekat, lengkap dengan dosa-dosa yang kita duk buat ni. Mata memandang perkara maksiat, telinga mendengar benda yang buruk, mulut, lidah kita makan kadang-kadang benda yang tak sepatutnya kita makan, ya. Sumber-sumber yang bukan hak kita dan sebagainya. Wala'iyahzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Saya juga dengan tuan-tuan dan puan tak lari, tuan-tuan, ya. Kita ni masa zaman jahiliah dulu kan, rasa macam, wish, sedap, tak kisah pun boleh pantai dua, aku ambil 2 oktu ayam lapang, kira apa? Dia kan kira orang belakang kan? Zaman tu, tuan-tuan. Bila kita dah cerdik pandai ni, Allah bagi lebih sikit ni, fikir nak ambil seketul, fikir belakang lagi. Kalau aku ambil sekali lagi, siang pula orang belakang tak makan kan. Sambil sanggup tak apalah, tak payah makan lah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Makan juga, tapi jangan langsung tak makan. Makan, tapi kita cuba melihat dari sudut kebajikan untuk orang lain juga. Baik. Dan sahabat rahimahullah, kita nak tinggalkan dari sudut khusyuk. Baik. Yang penting kata Nabi SAW ialah berkenaan dengan khusyuk ini. Ini di antara penekanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan ciri-ciri orang yang berjaya. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun ini, bermula ialah dengan qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bawakan juga satu ayat dalam surah Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Kata Allah Azza wa Jalla, dan laksanakanlah solat itu pada kedua waktu, yakni pada waktu siang dan waktu malam, dan pada bahagian permulaan malam, wa zulfan minal lail, iaitu pada waktu subuh ataupun pada waktu permulaan waktu malam ataupun pada permulaan awal pagi itu, iaitu subuh. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, Allah dah sebut umum berkenaan dengan solat al-wajibah, solat yang menjadi kewajipan kepada kita 5 waktu, tuan-tuan. Jadi kenapa hari ini Allah Subhanahu wa taala dah nyatakan kepada kita untuk kita mengutamakan 5 waktu ini, sedang dalam masa yang sama 5 waktu yang Allah pundakkan kepada kita ini pun kita masih belum untuk memenuhi waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa, tuan-tuan? Kan? Inilah tanda-tanda kita masih ada tahap kelemahan iman. Tak apa, tuan-tuan. Kita baiki dari semasa ke semasa. Untuk kita nak bagi rasa seronok, dapat capai tadi. Di antara ciri-ciri orang yang berjaya dunia akhirat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ialah pertama ialah orang yang dalam solatnya mendapat khusyuk. Maka, tuan-tuan, penekanan berkenaan dengan khusyuk ini akan disebutkan pada ayat yang berikutnya. Tetapi kita nak tengok terlebih dahulu bahawa Allah berikan kepada kita 5 waktu. Kalaulah 5 waktu yang Allah berikan ini pun masih belum kita berjaya memenuhi pada waktu-waktu tertentu, macam mana kita rasa? Pada 5 waktu pun kita fail, tuan-tuan. 5 waktu pun kita fail. Paling fail ialah waktu subuh dengan waktu isyak. Paling fail. Waktu asar pun di antara tanda ke asar dengan maghrib, sebab maghrib dengan isyak dekat, asar pula kadang-kadang berkejap dengan waktu, kadang kita balik jam, kadang kita yalah petang ni aktiviti banyak, kelajak sampai nak dekat maghrib, kelang kelibut balik rumah, tiba-tiba Allahu akbar, dah masuk waktu maghrib. Nak jamak apa ya dah, memang qada dah. Tuan-tuan, sahabat rahimahullah, kenapa saya ambil ayat tadi, tuan-tuan, untuk kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa dalam ayat tadi di penghujungnya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at dzalika dzikra lizakirin. Kata Allah Azza wa Jalla juga bahawa perbuatan-perbuatan baik itu ialah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan lalu, yakni dosa-dosa kecil kita, iaitu peringatan bagi orang yang selalu mengingati Allah Azza wa Jalla. Inilah tanda bila kita nak dapatkan khusyuk tadi, yang rupanya kita kena buang benda-benda yang membawa kepada unsur-unsur yang boleh rosakkan nilai-nilai ibadat kita. Sebab tu, tuan-tuan, orang yang berlumba-lumba untuk mengutamakan keutamaan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ini ialah orang yang akan dapat, orang yang akan memperoleh
kepuasan dalam beribadah itu, iaitu nilai-nilai khusyuk tadi. Sebab tu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita nak meneliti nilai khusyuk ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kita rasa puas tanpa ada gangguan. Tapi sayang tuan-tuan, kita bila tiap-tiap kali sembahyang, macam-macam hak yang kita lupa dia ingat. Macam-macam yang kita tak boleh nak selesai, dia selesai masa sembahyang. Masa sembahyang jugalah apa yang kita tak pernah nak teringat, time tu dia teringat. Betul tak? Ni di antara tanda-tanda kita ni tuan-tuan, gangguan syaitan ni masih kuat. Tak apa tuan-tuan, kita usaha. Sebab kita yakin Allah Azza wa Jalla sebut ini tak lain tak bukan untuk orang lain, untuk kita. Sebab tu Allah sebut qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang mukmin itu apabila kita mendapat nilai khusyuk. Maka sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, jom sama-sama kita ambil balik perkara yang disebutkan oleh Allah ini sebagai satu tasji'at, kata-kata semangat. Bahkan Nabi sebutkan tadi di antara ciri-cirinya. Apa tanda khusyuk ini? Ayat yang ketiga. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Iaitu orang, silakan Puan Zahra, silakan. Waalaikumsalam. Baik, iaitu orang yang jauh daripada dilalaikan dan dialpakan. Anil lagwi mu'ridun. Iaitu orang yang, sebab tu tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Maaf saya ni masih dalam keadaan kurang sihat sebenarnya, tapi masih berkhidmat di Sabah ni untuk majlis mesyuarat menteri-menteri agama seluruh ASEAN ni, Singapura, Brunei, Indonesia dan juga Malaysia akan bermula pada hari ni lah. Mereka akan sampai hari ni, delegasi semua akan sampai hari ni. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian, rupanya bila sebut tentang nak dapat khusyuk ni, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, iaitu orang yang jauh daripada alpa dan lara, benda-benda yang melalaikan, tuan-tuan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maafkan saya andai teguran ini membuatkan seseorang di kalangan kita terasa dan sebagainya. Tuan-tuan sedar atau tidak, menjelang era milenial, banyak program hiburan, banyak program yang kita sebut ada unsur-unsur membawa kepada kelalaian. Dulu kan tak ada, dulu ada. Tapi semakin banyak dan semakin bertambah hari ini. Bahkan mendapat pula sokongan dan supporter yang banyak penajaan tu, tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah sekalian. Ya? Ini cabaran besar dalam kita untuk mengekalkan diri kita dalam agama ni. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Ya? Macam saya buat kajian dalam tesis saya dalam master. Saya buat pentas realiti agama untuk melahirkan da'i-da'i ataupun doa-doa ni. Bercambah tu kan. Itu baru da'i, tapi sampai takat tu habis. Cuba tengok program hiburan. Berhenti, sambung. Bahkan ada je nak buat pentas konsert, ada orang support, ada penaja. Tapi cuba kalau kita buat, jom saya nak buat konsert Islam. Ada tak di kalangan kita yang nak taja? Ada tak orang-orang kita yang nak bersama? Mungkin ada, tak nafi ada. Tak. Tapi jumlahnya sedikit. Lepas tu sokongannya tidak seperti mereka yang duduk dalam dunia hiburan. Ini antara cabaran. Tuan-tuan, sedar atau tidak, sedikit masalah moral di kalangan anak-anak muda hari ni dan generasi kita yang dah meningkat tua hari ni bermula bila, tuan-tuan? Kita ini umur 50, hari ni umur 60. Tuan-tuan bayang balik 20 tahun kemudian, 2 tahun sebelum. Ini 2022. Tahun 2000. Tak silap saya bermula tahun 2000, 2001 tu Akademi Fantasia. Masuk pula apa dah cerita tu kok yang macam Treasure Hunt tu kan. Lepas tu masuk pula Roda Impian, masuk pula. Bukanlah, ialah dia bentuk hiburan yang kepelbagai kreatif untuk orang ni. Tetapi bila masuk Raja Lawak, masuk unsur-unsur yang dia tak check and balance. Gegar Vaganza dan sebagainya. Ini benda-benda yang dalam kajian saya buat dan kajian orang yang sebelum saya buat. Ya, membuktikan bahawa hedonisme itu yang berakar umbi sebelum ni. Dah ada dah tuan-tuan. Sebelum ni dah ada wujud. Bukan tak ada, sebelum ni dah ada.
bahkan ia telah pun adaptasikan dalam dunia orang barat. Hari ini mereka melihat Islam di Timur Tengah, Islam di Malaysia, Islam di sebelah kita ni kuat dengan program agama. Tuan-tuan cuba tengok dulu-dulu. Buka TV1, contoh tahun 80-an, 90-an. Ya? Tuan-tuan buka TV1, apa pilihan rancangan anda? Tak berita, forum perdana. Betul tak? Saya nak tanya mak-mak dengan ayah-ayah yang duduk dalam grup kita ni. Bukan generasi saya lah. Bukan generasi saya. Zaman dulu-dulu. Buka TV1, kan? Zaman dulu-dulu tahun 80-an, 90-an, masa tu kan. Buka TV1, tak tengok berita, forum perdana. Mak saya masa, yalah, lepas tu ada lah cerita Hindustan. Setiap hari Sabtu, tak silap saya. Sabtu pukul 2 kot. Dulu-dulu. Pukul 2 ada Hindustan. Tu zaman mak-mak saya lah. Mak ayah kan. Jadi kita tengok, oh ni je hiburannya. Tu pun, masa kita tengok cerita, kan orang India ni, orang Hindu ni, dia menyanyi kan. Mama bolo-bolo, papa bolo-bolo. Kan, anak kecil tu kan. Yang mak, yalah orang India, dia pakaian dia pakai sari kan. Nampak pusat tu kan. Lepas tu dia peluk-peluk kan. Bila part tu je, mak dengan ayah saya kata, tutup TV. Tutup TV je kan. Silakan Puan Jamalah, silakan. Tak apa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kan? Tuan-tuan, sahabat rahimahullah. Sila. Kan? Kita tuan-tuan, hari ni tengok orang pecium, tengok orang berpeluk, tengok adegan atas katil. Mak ayah tak kata apa, relax dengan anak-anak pula tengok tuan. Dulu, tu zaman saya lah. Maksudnya hiburan bukan tak ada. Tetapi sedikit dan diawasi, dikawal oleh mak ayah kita. Tu dulu. Oh, Masya Allah, baguslah Puan Nuraiha. Tak apa, kita layan pengisian kita ni. Ni saya nak sebutkan benda-benda yang lara ni lah. Bukan kita nak salahkan kepada mereka yang menggagaskan, yang mengasaskan. Mungkin mereka kurang pemahaman terhadap agama. Cuma bila kita duduk dalam dunia hiburan ini, kena check and balance. Mereka nak menyediakan medium itu hak mereka. Hak kita sebagai penonton, kita tengok mungkin. Tetapi timbang tara. Bila masuk waktu, berhenti sat. Kan? Bila tengok benda yang melalaikan, yang mengiurkan, kita rasa honoknya, asyiknya, tuan-tuan, tutup saat ataupun kita ubah saat, tuan-tuan kan. Ni di antara benda yang kita sama-sama kena ambil tindakan. Macam saya, mungkin ada peranan, saya akan tegur mereka secara terus. Ni sekarang ni lah, dulu ni kita hanya menonton juga. Tapi sekarang ni, bila ada sedikit jawatan, bila ada sedikit amanah yang diberikan ini, saya mampu untuk memberikan pandangan dan teguran kepada mereka. Itu hak mereka nak sediakan, ya. Hak kita adalah untuk memilih. Lepas tu tuan-tuan, Allah sebut pada kita, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah bagi peringatan, jangan lalai dalam keseronokan dunia. Yang hari ni dunia kita menyediakan macam-macam lapangan, tuan-tuan, pilihan itu di tangan kita. Sebab tu kita jangan terlampau seronok dengan dunia, kita terlepas akhirat. Sebab tu tuan-tuan, paling basic di antara ciri orang yang berjaya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun, orang yang solatnya khusyuk, iaitu orang yang jauh daripada perkara yang melalaikan. Sebab tu tuan-tuan, saya sebutkan tadi, asas untuk dapat khusyuk ni ialah daripada masa awal ambil wuduk sampailah kita mendirikan solat. Sebab tu kita kena tengok benda ni ada tak dalam diri kita. Kalau kita nak mendirikan solat pun kita kelang kelibut, mendirikan solat pun kita pakai baju yang sama, mendirikan solat pun kita sorang-sorang, mendirikan solat pun tak tahu hala, kan? Waktu pula tunggang langgang. Maaf sebut kan. Ni benda yang kadang-kadang kita kena buat muhasabah balik. Kadang-kadang ayah tak pernah jadi imam kat anak-anak. Kan suami jadi imam sekali je masa nak batal wuduk. Lepas tu isteri je jadi imam. Maksudnya isteri je duduk semayang. Yang lelaki tak pernah semayang dengan anak-anak. Kena ubah kan. Kita nak kena check email. Maaf saya. Kita kena check email balik ya. Maka Allah 40 dah. Tak apa. Saya rasa saya ambil satu ayat ni, 1, 2, 3 ayat ni je dulu untuk peringkat awal. Lepas ni kalau ada rezeki kita akan sambung lagi. Sebab masa mencemburui. Sebab lepas ni saya pula nak kena sambut delegasi yang akan sampai di sini. Negara Brunei dah sampai.
Pagi ni pula akan sampai Indonesia dan juga Singapura. Doakan tuan-tuan kelancaran majlis kita hari ni. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan esok boleh tengok, tak silap saya di Facebook Jakim tu ada live simposium. Saya akan jadi moderator untuk mempengurusikan simposium awal bersama dengan 4 delegasi negara akan membentangkan tentang isu-isu semasa yang akan dibawakan dalam mesyuarat menteri-menteri agama ataupun menteri-menteri kanan hal ehwal agama seluruh ASEAN, insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk peringatan awal berkenaan dengan ciri orang yang berjaya disebutkan oleh Allah dan juga berdasarkan pada hadis Nabi tadi, untuk kita ambil peringatan bahawa paling penting tuan-tuan dan puan, solat. Jangan tak solat. Walaupun orang kata, Ustaz saya tak khusyuk, Ustaz saya tak boleh nak solat, Ustaz. Jangan langsung tak solat. Solat, kena solat. Lepas tu solat pula cuba dapatkan di awal waktu. Lepas tu baru kita penuhi yang ketiga, kalau boleh solat kita secara berjamaah. Kalau yang keempat, kalau dapatnya solat berjamaah tu biarlah di masjid. Tu peringkat-peringkat lah. Yang saya sebutkan tadi ni. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kita yang tanya, Ustaz, macam mana saya nak khusyuk? Sebelum khusyuk, ambil dulu poin tu. Pertama, cuba untuk tunaikan solat. Yang kedua, tunaikan solat di awal waktu. Pada waktu je. Yang ketiga, secara berjamaah. Yang keempat, barulah kalau dapatnya berjamaah tu di masjid. Kotlah tak boleh lagi dekat rumah lah dulu. Kemudian masjid. Ya, insyaAllah. Jadi esok dalam Facebook Jakim, insyaAllah kita akan share secara terus. Tak silap saya pukul 9 pagi. 9 sampai pukul 11. Pukul 8, 8.30, perasmian oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Haji Idris Haji Ahmad. Malam ni kami bersama dengan TYT Negeri Sabah dan juga Ketua Menteri Sabah malam ni, insyaAllah. Ada majlis sikit malam ni dan esok kita akan bermula. Jadi tuan-tuan boleh tengok perbincangan itu mungkin lepas pada keluarga kita ni lah, sepak kan, bersiaran esok pukul 8. So pukul 9 boleh tengok di Facebook Jakim. Tuan-tuan boleh komen kat situ lah, insyaAllah. Baik, saya cukuplah sekadar tu untuk peringatan awal kita berkenaan dengan ciri-ciri orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita semua adalah di antara orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Terima kasih banyak. Mohon maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang mungkin datang daripada diri saya. Mungkin ada perlu teguran, pandangan, nasihat daripada ibu ayah semua untuk kita baiki di masa akan datang, insyaAllah. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad atas kesediaan berkongsi ilmu dan dalam slot tazkirah duha yang mana ada 6 ciri mukmin yang berjaya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad. Dan mukmin adalah orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanannya. Bagi seorang mukmin, hidup adalah rangkaian ibadah. Dan peringatan buat diri saya dan jemaah sekalian, amalan istiqamah melafazkan zikirullah yang sahih pagi dan petang daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah pelihara diri kita dari sifat lalai dan dapat menjaga diri daripada terlibat dan terjerumus dengan perkara yang sia-sia, insyaAllah. Dan kongsikan pula dengan segala ilmu yang kita perolehi pada pagi ini kepada orang lain yang memerlukannya. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa meraih perkongsian ilmu tadi dan teruslah berada dalam medan ilmu ini sehingga ke akhir program yang disediakan oleh Opah Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran. Dan bagi menangguhkan program ini, mohon Ustaz Nabil dengan doa kafaratul majlis dan suratul Al-As. Silakan Ustaz. Baik, kita baca doa sikit, kemudian kita sama-sama meninggalkan majlis dengan kita memohon keberkatan Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين الله بكم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Salam.